Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton dan rakan-rakan usrah, sudah tentu sedang penonton tertanya, kita berada di mana kali ini? Kita berada di puncak Bukit Tursina, satu bukit yang disebut dalam Al-Quran wattini wazaitun wa turi sinin, demi buah tin dan buah zaitun dan demi Bukit Tursina. Dan kita akan bincangkan satu tajuk yang menarik, iaitu pergantungan pada Allah. Biasanya kalau kita nak naik kenderaan, anak-anak kita biasanya kalau tadi kata di Islam dia akan ajar baca doa kenderaan kan. Baca doa kenderaan, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya Allah, pemudahkan kepada kami kenderaan kami tidak menguasai kenderaan ini, sungguhnya Engkau lah menguasai. Itu kalau naik kereta kadang-kadang kita tak perasan. Hari ini kita nak tengok macam mana kita naik unta, dan benarlah seperti mana diajar kepada kita, Tuhan sebenarnya yang menguasai kenderaan ini, dan kita minta Allah bantu kita untuk kita menunggang kenderaan ini. Salah satu kenderaan untuk kita naik di Bukit Tursina ni, salah satunya dengan unta lah kan. Dan unta ni dia ada cara duduk dia. Okey. Nah. Okey. So, okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rab. Okey. Dan unta ni dia satu kenderaan yang boleh berjalan yang sangat jauh, sehingga orang-orang Arab dia menggelarkan unta ni sebagai Safinatus Sahra ataupun kapal di padang pasir, kerana unta boleh berjalan sehingga berbelas-belas hari tanpa makan dan minum. Kerana kekuatan Allah bagi pada dia, dia boleh berjalan berehat sebentar tanpa minum, tanpa makan berbelas-belas hari itu. Jadi pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika naik kenderaan, macam mana yang kita bacakan tadi, iaitu doa naik kenderaan, subhanallazi sakhkhara lana hadza, ya Allah pemudahkan aku kenderaan ini, aku tidak mampu untuk menguasainya, sesungguhnya Engkau lah menguasai. Dan mana kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam menaiki apa-apa kenderaan kita minta supaya Allah selamatkan kita dalam menunggang apa-apa kenderaan. Jadi kita berada di Bukit Tursina ni, dengan menaiki unta ni kita akan menelusuri di lereng-lereng bukit untuk turun di Bukit Tursina ini. Dan kalau tanpa bantuan dan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin tak selamat. Sebab itulah apa keadaan pun, dan contohnya dalam naik kenderaan ni, kita mohon supaya Allah bantu kita dan pemudahkan segala urusan-urusan kita, insya-Allah. Ya Allah. Okey. Kita dah naik ni, tapi macam tu yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ajar doa tu bahawa Allah lah yang memudahkan perjalanan kita. Jadi unta kita ni nampaknya tak sesuai dengan kita sebab dia agak kecil. So jadi kita akan tukar unta yang lebih besar yang sesuai untuk badan saya lah, insya-Allah. Kita dah turun daripada atas tadi, Gunung Tursina, Bukit Tursina ni dekat 2 jam juga walaupun naik unta dekat 2 jam juga, dan sangat letih lah. So kita sambung pembahasan kita mengenai pergantungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biasanya manusia dia dalam 3 perkara dia lupa bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama buat rezeki dia. Sedangkan rezeki ni Allah Subhanahu Wa Taala yang jamin. Allah sebut dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitanir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak adalah yang melata di muka bumi ini
melainkan bagi Allah lah yang menjamin rezekinya. Kalau kita lihat unta ni kan, kita lihat hari ni unta ni tengok maknanya dia bekerja dengan manusia seolah-olah macam manusia yang bagi, tapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi makanan untuk mereka ni. Itu belum unta-unta yang liar yang berada di tengah-tengah padang pasir. Kita lihat kalau binatang pun Allah jamin rezeki apatah kita sebagai khalifah muka bumi ni, sudah tentu Allah akan jamin rezeki untuk kita ni. Jadi kebiasaannya manusia dia lupa bergantung rezeki itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rungsing rezeki itu maknanya tentang kerja. Kadang-kadang mungkin rungsing nak pencen, kadang-kadang mungkin dia rungsing sekarang ni mungkin pekerjaan susah, tapi yakinlah bahawa rezeki itu adalah milik Allah dan Allah SWT akan beri dan mencukupkan untuk kita. Dan yang keduanya, biasanya manusia lupa bergantung pada Allah SWT, itu bab-bab keselamatan. Sebab tu kadang-kadang ada kereta, dia rasa kereta dia baru, dia boleh jalan dengan laju-laju, sedangkan yang memberi keselamatan adalah Allah SWT. Macam saya tadi menunggang unta, walaupun tahu unta ni tahu jalan dia, ada yang menjaga dia, tapi kalaulah Allah tidak mengendaki keselamatan, kita lupa berdoa, lupa bergantung Allah Subhanahu Wa Taala, untanya boleh tergelincir, daripada jauh tinggi itu boleh jatuh daripada bukit terus sini. Tapi Allah memberi keselamatan. Kadang-kadang kita lupa bahawa yang beri keselamatan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, yang manusia selalu lupa untuk bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dalam bab-bab apa yang diusahakan ataupun disebut sebagai tawakal. Dia rasa apa yang dibuat semuanya adalah daripada tangan dia. Dialah punca kejayaannya. Kadang-kadang dia dah buat yang sebaik-baiknya, bisnes sebaik-baiknya, dia rasa akulah yang menjayakan benda ni. Padahal Allah lah yang beri kejayaan. Jadi tawakalnya itu kurang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya lahir sombong, akhirnya lahir bongkak. Dan kalau Allah tarik, lahirlah tidak bersyukur, lahirlah ungkit-mungkit, lahirlah tidak redha dan sebagainya. Jadi ini manusia. Jadi kita balikkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada rezeki, sama ada keselamatan atau apa yang kita usahakan, semuanya sesungguhnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah berikan kurniaan terbaik buat kita. InsyaAllah sebentar lagi kita nak menelusuri pula Sungai Nil. Kita nak tengok macam mana pula pengajaran pergantungan Allah Sungai Nil, dan kita pergi satu tempat yang tak ramai orang boleh pergi, iaitu kubu Israel yang dapat dikalahkan oleh tentera Mesir pada tahun 1973. InsyaAllah kita bertemu. Sungai Nil ini melimpah, mereka akan korbankan satu orang anak dara sunti dan mereka akan buangkan dekat Sungai Nil ini. Kubu bernama Israel yang terdahulu yang berjaya ditempaskan oleh tentera muslimin kita. Sedang penonton dan rakan-rakan saudara sekalian, tadi kita telah bincangkan bagaimana pergantungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekarang kita berada di Sungai Nil. Kita menyeberangi Sungai Nil ini dengan kapal layar, iaitu falukah dalam bahasa Arab Mesir ini, dan falukah ini disebut dalam Al-Quran sebagai al-fulku ataupun al-fulki allati tajri fil bahr. Bagaimana kapal-kapal layar ini yang melayar di laut-lautan. Di Sungai Nil ini ada sebuah kisah lagi tentang pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana ketika awal-awal Sayyidina Amr bin As datang membawa Islam ke Mesir ini, ketika itu iman orang-orang Mesir ini masih lagi belum begitu kuat, dan ada amalan orang Mesir lama, kalaulah Sungai Nil ini ada masalah melimpah ke atau kering ke, maka nanti mereka akan korbankan satu anak dara sunti di Sungai Nil ini. Maka satu ketika Sungai Nil ini melimpah dan banyak merosakkan tanam-tanaman, maka ketika itu orang-orang Mesir ini sudah mula mencari-cari untuk mengorbankan anak dara sunti di Sungai Nil ini. Maka perkara ini dibimbangi boleh jatuh syirik, kerana yang memudaratkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Sayyidina Amr bin As telah menghantarkan sepucuk surat kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meminta pandangan bagaimanakah ingin membuat atau melakukan keadaan yang seperti ini. Maka ketika
ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menulis surat bukan kepada Amr bin As tetapi kepada sungai Nil ini daripada Amirul Mukminin, daripada ketua orang-orang beriman Umar ibn Khattab. Wahai Nil, kamu adalah makhluk Allah seperti aku juga. Jika kamu tidak surut, maka sudah tentulah orang-orang yang berada di Mesir ini akan kembali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Atas perintah aku, maka surutlah engkau, dan atas perintah aku, maka surutlah engkau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika surat ini sampai kepada Sayyidina Amr bin As, maka Sayyidina Amr bin As telah mencampakkan surat ini ke sungai Nil ini, dan akhirnya sungai Nil ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah surut airnya seperti sedia kala. Jadi sedang penonton dan rakan-rakan usrah sekalian, pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan saja daripada sini, tetapi perlu diturunkan ke hati kita, kerana yang memberi manfaat dan yang memberi mudarat adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita berlayar di sungai Nil ini, usaha adalah kita buat. Kita labuhkan layar, kita aturkan layar ini bertentangan dengan angin. Tetapi angin daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mendatangkan angin. Jadi pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, usaha perlu dibuat, tetapi bakinya kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kubu Israel yang terdahulu yang berjaya ditumpaskan oleh tentera muslimin kita. Meriam yang mereka Israel gunakan yang terdapat di kota Sinai, di tempat padang pasir Sinai, sekitar Sinai ini. Sedang penonton dan rakan-rakan Rasul sekalian, pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nak lihat pula bagaimana ni sekarang kita berada di kubu Israel yang berada di kota di Sinai, Mesir, yang mereka dapat tawan Mesir ini pada 1967, dan tentera Mesir dapat tawan kembali di Sinai ini dan berjaya menumpaskan kubu mereka pada 1973. Dan ini adalah bendera Israel kalau ikut pertama yang menerangkan pegawai tentera yang menerangkan ni. Jadi bendera Israel ini dibuat di atas dasar cita-cita mereka, iaitu negara mereka daripada sungai Nil sehingga ke sungai Furat yang merangkumi 6 negara, iaitu Lerek ini antara nama Kuwait dan juga Iran, kemudian Jordan, Palestin, Syria, Lebanon dan juga Mesir. Jadi antara sungai Dajlah dan Furat yang berada di Iraq dan juga antara sungai Nil. Jadi mereka cita-citakan 6 negara ini untuk mana mereka bina. Jadi ini adalah kubu mereka. Dan ini macam mana mereka maknanya bercita-cita untuk menawan kawasan ini dengan peta-peta mereka. Dan di sini ada nasyid semangat mereka, nasyid cita-cita mereka, kan, maknanya dalam bahasa Israel tapi telah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ta'lama annahu fi dakhil qalb, mana selama mana ada dalam hati, mana roh Yahudi itu, maka sentiasa tersimpul sampai akhirnya, maknanya cita-cita mereka sejak dulu lagi untuk lil audah lil ardi ayyauna abauna, maknanya untuk kembali kepada bumi bapa-bapa kami, Madinatul lati sakana biha Daud, di negeri bandar-bandar yang diduduki oleh Nabi Daud. Jadi ini 6 negara yang mereka cita-citakan. Tapi pergantungan kepada Allah, tentera muslimin Mesir yang tidak takut kepada kematian, mereka mencintai kematian lebih daripada mereka mencintai kehidupan, yang mencintai syahid. Akhirnya mereka berjaya menawan kembali maknanya tanah Sinai ini daripada tentera Yahudi.
biasanya kalau kita lihat di cerita-cerita filem-filem, parit-parit ini dibina untuk kubu kan, tapi hari ini kita dapat lalui macam mana keadaan dia. Kalau perang tu, mana tentera-tentera akan mana menyeruk kat sini kan. Mereka boleh berdiri dengan selesa untuk menangkas atau menangkis serangan musuh dia datang daripada mana-mana tempat lah. Ini antara tempat kubu Israel yang terdahulu yang berjaya ditumpaskan oleh tentera muslimin kita yang cintakan kepada syahid. Kita akan tengok tempat yang lain pula. Ini adalah kendaan-kendaan yang mereka gunakan ketika menawan Sinai Mesir ini, yang berjaya dipatahkan oleh tentera Mesir pada 1973. هذا دبابة ده مدفع ما ودفع. Ini meriam yang mereka Israel gunakan yang terdapat di kota Sinai, di tempat padang pasir Sinai, sekitar Sinai ini. Dan satu meriam ni beratnya adalah 24 tan, maknanya beratnya satu Sinai ini, dan kekuatannya boleh pergi sampai beratus kilometer. Jadi macam mana bila kekuatan lahiriah ni, kalau Allah bantu orang Islam tu, mana kekuatan yang dibantu oleh Allah boleh mengalahkan tentera yang ramai. Ini berlaku pada peperangan Badar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu bagaimana keadaan musuh ketika itu, apa kata ini berlaku ketika bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberitahu mengenai kekuatan musuh, innahum aktsaru minna adadan walakinnana bil iman aktsaruhum quwwatan. Sesungguhnya mereka lebih banyak bilangan daripada kita, tetapi kita dengan iman lebih tinggi kekuatan kita. Okey, syarat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, pertama sekali pergantungan kita mestilah memang solid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa Arab disebut sebagai tawakal. Sebab itu Quran menyebut bahawa orang beriman ni tawakalnya hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mestilah menjaga hubungan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ibadah tu hubungan kehambaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, perlulah kita berusaha semaksimal mungkin, semaksimal bukan bertawakal berserah tu langsung tak usaha, semaksimal mungkin kita berusaha. InsyaAllah itulah syarat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mana-mana orang yang hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemenangan, insyaAllah. Ini teropong yang digunakan oleh tentera Israel untuk meninjau selat Swiss dan terusan Swiss di sana untuk memerhatikan kedatangan tentera muslimin. Tapi seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan sebenarnya pertolongan daripada kami daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah untuk orang-orang yang beriman. Okey, saya nak tunjuk satu benda lagi. Di kawasan ini masih lagi terdapat periuk api yang masih hidup. Dalam bahasa Arab sebut al-gham, maknanya periuk api yang masih hidup, yang tentera Mesir belum dapat lagi mencari dia. Sebab tu kawasan ini dipagar dan dilarang bagi orang awam untuk berada di sini. Sebab ketika Israel membuat markas tentera di sini, mereka memang menanam keliling ni dengan periuk api yang dan masih hidup sampai sekarang lagi. Begini keadaan kubu Israel yang digunakan satu ketika dahulu untuk menjaga kota tempat pada pasir Sinai yang telah mereka tawan ini. Tapi apa yang menarik bagi orang Islam ni, kalau dia ada mendapat kemenangan, maka orang Islam ni dia akan
bersyukur ataupun sujud syukur, menandakan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan rasa sombong, dia tidak akan rasa bangga, tak akan rasa takabur dengan kemenangannya, kerana orang Islam kalau menang maka dia akan rasa kemenangan itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini bukan sekarang, sejak dicontohkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi dapat membuka kota Mekah ataupun peristiwa Fathul Mekah, Nabi akan sujud syukur, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, menyatakan kesyukuran terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kemenangan yang diberi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat orang masuk ke dalam agama Allah itu dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah kepada Tuhanmu dan minta ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat, yang maha memberi pengampunan. Jadi ini sifat orang beriman. Apabila datang kemenangan, dikurniakan kemenangan kepada mereka, mereka tidak bangga, tetapi mereka bertasbih kepada Allah dan minta ampun jika dalam berusaha kemenangan itu terdapat kesalahan-kesalahan ataupun dosa yang tidak mereka perasan. Jadi inilah pergantungan kepada Allah, daripada belum berjaya sehingga berjaya, tetap kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedang penonton dan rakan-rakan ustaz sekalian, daripada Bumi Sinai, sekian saja perbahasan kita mengenai pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah bertemu lagi kita dalam perbahasan ilmu, pengembaraan ilmu yang akan datang dalam usrah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya-Allah usrah terapi Muslim fi amanillah.